Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfara Ashikin binti Muhammad Masran, nombor matrik 2211305, pelajar Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Islam dari Universiti Sains Islam Malaysia. Dan saya persembahkan analisa kes ini adalah untuk pemarkaan dan analisa bagi subjek Undang-Undang Pentadbiran Islam yang diselia oleh Dr. Nisar bin Muhammad Ahmad. Saya akan menganalisa kes iaitu Redeclaration on Religious Status of Muhammad Shah ataupun Gilbert Freeman pada tahun 2009, jilid 4, Syariah Law Report, muka surat 90. Baiklah, kita pergi kepada pendahuluan. Untuk pembuka kata bagi kita meringkaskan kes ini, yang mana kes ini, the Declaration on Religious of Gilbert Freeman, adalah satu kes permohonan untuk mendapatkan pengisytiharan ataupun deklarasi bahawa pemohon ini bukanlah seorang yang beragama Islam, dan sekaligus dalam permohonannya ini dia ingin memadam nama Muhammad Shah dalam maikat dirinya. Yang mana membuatkan saya tertarik untuk mengulas tentang kes ini adalah iaitu tentang isu bidang kuasa, tentang siapa yang berhak untuk memutuskan ataupun membicarakan hal ehwal berkenaan dengan pengisytiharan seseorang sebagai bukan Islam. Dan juga kita akan menyentuh serba sedikit tentang kerelevanan pihak Jabatan Pendaftaran Negara untuk memadam nama Muhammad Shah pada maikat pemohon. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, bolehlah saya menerangkan tentang fakta kes terlebih dahulu, yang mana pemohon dalam kes ini iaitu Gilbert Freeman ataupun nama Islam dia Muhammad Shah, yang dilahirkan pada 17 April 1948. Dia dilahirkan dalam keluarga yang mana ayahnya iaitu Muhammad Syed, seorang Islam, dan ibunya pula adalah seorang yang berbangsa Serani dan beragama Kristian, sehingga kepada kematian ibunya masih lagi seorang Islam. Namun begitu, semasa berumur 3 tahun, pemohon telah dibaptis di Gereja Visitation Church Seremban. Dan sepanjang hidupnya dia telah mengaku dia tidak mengaplikasikan kehidupan Islam, tetapi dia menganuti dan mengamalkan ajaran Kristian sepenuhnya sepanjang hidupnya, sehingga kepada perkahwinannya dengan isterinya iaitu Angeli Peta Perumal mengikut upacara Kristian dan di Gereja Visitation. Oleh kerana itu, pemohon telah terpanggil untuk membuat satu permohonan di mahkamah berkenaan dengan deklarasi ataupun pengisytiharan sama ada dia adalah seorang Islam ataupun tidak, memandangkan kepada gaya hidup dan kepercayaan yang dia miliki. Dia berpegang sepenuhnya kepada Kristian, namun apa benda yang mengelirukan kepadanya dan orang ramai adalah perkataan Muhammad Shah pada maikat kad pengenalan dirinya. Oleh itu, dia pun telah datang ke mahkamah membuat satu permohonan untuk meminta satu pengisytiharan ataupun declaration bahawa dia adalah bukan seorang yang Islam. Baiklah, objektif saya mengulas isu dalam kes ini, yang mana beberapa isu telah menarik perhatian untuk kita yang telah menjadi persoalan dalam kes ini, iaitu sama ada Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mengisytihar pemohon sebagai seorang yang seorang yang bukan Islam, dan sama ada mahkamah berbidang kuasa untuk memadam nama Muhammad Shah pada kad pengenalan pemohon. Menurut kepada penghakiman kes ini, keputusan dalam kes ini, Mahkamah Hakim Bicara telah menemui keputusan di mana saya simpulkan keputusan Mahkamah Sivil tidak berbidang kuasa ataupun tidak berhak untuk campur tangan dalam hal ehwal berkaitan pengisytiharan seseorang itu bukan Islam. Dan seterusnya, Mahkamah Tinggi Syariah telah berpuas hati dengan keterangan dan bukti yang dikemukakan oleh pemohon bahawa pemohon adalah seorang yang bukan Islam.
Dan terakhir sekali, permohonan untuk memadam nama Muhammad Shah adalah bukan di bawah budi bicara Mahkamah Tinggi Syariah, melainkan hanya Jabatan Pendaftaran Negara sahaja yang berhak untuk berbuat demikian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ulasan kes. Saya mengulas kes ini berdasarkan kepada beberapa poin penting yang saya highlight, dan semestinya perkara pertama yang kita perlu ambil tahu adalah berkenaan dengan bidang kuasa, yang mana jika kita menyebut tentang mahkamah syariah, kita akan berbalik kepada bidang kuasa eksklusif yang telah diberikan oleh perundangan tertinggi di Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Kita melihat kepada perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan, yang mana memperuntukkan Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan sebarang perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dan seterusnya kita melihat juga kepada Seksyen 61 Subseksyen 3 Subseksyen B Subseksyen X dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 9 2003 yang memperuntukkan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dalam bidang kuasa amalnya mendengar dan memutuskan segala prosiding dan tindakan jika pihak itu adalah seorang yang beragama Islam, dan prosiding itu adalah berkaitan dengan salah satunya pengisytiharan bahawa seorang itu bukan lagi Islam. Sukar saya mengulas di sini, kemungkinan akan ada menjadi tanda tanya bahawa kenapa Gilbert Freeman dikatakan sebagai adalah orang Islam dan berhak untuk dibicarakan dalam Mahkamah Tinggi Syariah, oleh kerana kita melihat kepada permohonan dia sebagai untuk mengambil satu pengisytiharan bahawa dia orang bukan Islam. Kerana dalam masa dia membuat permohonan, dia masih lagi dikategorikan seolah-olah dia masih adalah seorang Islam. Dia akan secara sahnya bukan orang Islam jika mahkamah telah mengeluarkan ataupun memutuskan satu pengisytiharan bahawa dia seorang yang bukan Islam. Dan pada semasa permohonan, kita akan mengandaikan dia sebagai seorang Islam kerana dia telah terpanggil membuat permohonan untuk membuat satu kepastian. Okay. Seterusnya, Hakim Bicara telah merujuk kepada pelbagai kes yang sama kes dengan kes ini, namun saya mengambil petikan keputusan dalam Hakim Bicara dalam kes Sun Singh, anak lelaki Bikar Singh dan Pertumbuhan Kebajikan Islam Malaysia, Kedah and Another tahun 1999, jilid 1 Malaysian Law Journal, kasut 489, yang mana saya yang buat di situ, as in this case of conversion to Islam, dalam isu pemelukun Islam ini, certain requirements must be complied with under hukum syarak for conversion out of Islam to be valid. Ada setengah perkara ataupun syarat yang mesti dipenuhi di bawah hukum syarak lah, di bawah apa yang telah digariskan syarak, supaya menjadikan perbuatan keluar daripada Islam itu adalah sah to be valid, which only the Sharia courts are the experts and appropriate to adjudicate. Maksudnya pihak yang berkuasa ataupun pakar dan ahli dalam perkara tersebut hanyalah Mahkamah Syariah. So means di sini Mahkamah Sivil sendiri telah menyerahkan ataupun telah bersependapat bahawa memang ianya adalah di bawah dalam bidang Mahkamah Syariah. Dan kita melihat juga kepada Seksyen 119 Subseksyen 1 dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 9 2003, yang mana seksyen ini adalah salah satu seksyen yang eksklusif dari mana-mana enakmen dalam negeri-negeri lain. Dia mengadakan satu peruntukan berkenaan seseorang Islam tidak boleh keluar daripada agama Islam sebagai agamanya, melainkan jika dan sehingga dia telah memperoleh suatu pengisytiharan bagi maksud itu daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Maksudnya seseorang yang ingin keluar daripada Islam, walaupun kita tahu ianya tidaklah begitu mudah, kecuali dengan beberapa sebab dan memang telah dibahas dan dibicarakan dan telah terbukti, barulah boleh mendapat satu pengisytiharan daripada Mahkamah Tinggi Syariah bahawa dia bukanlah seorang yang Islam. Okay, seterusnya kita melihat kepada Seksyen 2 Tafsiran Orang Islam dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam, yang mana kita mengambil saya memfokuskan dalam subseksyen 2B berkenaan salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya pada masa itu ialah orang Islam, yang mana di sini kita kaitkan dengan pemohon
salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, yang seperti saya katakan tadi, kenapa dia dimasukkan, dia layak dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah, kerana dia dikira masih Islam salah seorang atau kedua-dua ibu bapa, salah seorang. Maksudnya kita melihat kepada keterangan yang diberikan, ayahnya itu Muhammad Syed adalah seorang Islam. Maka di sini kita telah mengandaikan dia memang seorang Islam. Namun melihat kepada keterangan yang diberikan di mahkamah, pemohon mendakwa bahawa perkahwinan ibu bapanya adalah bukan sah. Dan seperti yang telah digariskan dalam hukum syarak, seperti yang kita maklum, perkahwinan berlainan agama adalah suatu perkara yang tidak sah dan tidak disahkan di sisi syarak. Pemohon mengaku tidak pernah mempraktikkan ataupun mengamalkan ajaran agama Islam kerana dari kecil lagi dia telah menganut agama Kristian. Dia tidak, jika ditanya tentang apa-apa berkenaan Islam, dia juga tidak tahu. Khususnya pemohon juga telah mengaku berkahwin mengikut upacara Kristian. Dengan itu pemohon sememangnya menganuti agama Kristian secara keseluruhannya, seperti yang kita boleh simpulkan. Dan seterusnya kita melihat kepada permohonan memadam nama Muhammad Shah pada MyKad. Jika kita melihat kepada peraturan 14 dalam peraturan pendaftaran negara 1990, itu dalam pindaan 2007, hanya Jabatan Pendaftaran Negara sahaja yang mempunyai budi bicara ataupun bidang kuasa untuk mengenakan apa-apa perubahan pada kad identiti pengenalan diri seseorang. Okey, so kuasa berkenaan hal ehwal dokumen pengenalan diri seseorang individu hanya boleh dikendalikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, bukan mahkamah dan siapa-siapa. Namun begitu, saya nak clearkan benda ni, pergi ke Mahkamah Syariah hanya untuk mendapatkan pengesahan, dan jika telah mendapat pengesahan sahaja baru Jabatan Pendaftaran Negara akan melakukan tugasnya, iaitu dengan membuat sesuatu perubahan pada MyKad ataupun kad pengenalan diri seseorang. Baiklah, kita telah sampai kepada kesimpulan dan cadangan, yang mana secara ringkasnya kita boleh ringkaskan perkara berkenaan pengisytiharan seseorang itu adalah bukan Islam adalah memerlukan kepada pakar dan ahlinya, yang mana ianya jelas telah berkaitan dengan hukum syarak. Maka hukum syarak adalah di bawah bidang dan ahlinya adalah dalam Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah. Oleh itu, sesiapa pun yang ingin memohon mestilah pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah, bukan Mahkamah Sivil. Perihal pengisytiharan agama ini adalah merangkumi bidang kuasa agama dan semestinya adalah sepenuhnya di bawah tanggungjawab Mahkamah Syariah untuk menguruskan sebagai untuk memelihara kesucian. Kerana jika Mahkamah Sivil berbidang kuasa untuk membicarakan hal ini, maka sudah tentu di luar sana makin ramai orang yang ingin keluar daripada Islam, atau mereka mungkin akan mengada-ngadakan alasan supaya mereka diisytihar sebagai seorang bukan Islam. Oleh itu, dalam Mahkamah Tinggi Syariah telah ada para hakim-hakim yang bijaksana, yang ahli dalam hukum hakam syarak, maka mereka adalah selayaknya untuk membicarakan dan memutuskan perkara sebegini. Oleh itu, cadangan yang saya dapat simpulkan di sini, kepada sesiapa yang memang meragui ataupun memang kes atau keadaan adalah sama seperti Gilbert Freeman, adalah sebaiknya segera pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendapatkan satu deklarasi ataupun pengisytiharaan, kerana itu adalah hak anda sebagai seorang individu yang bernaung di bawah perundangan Malaysia, kerana Malaysia sendiri telah membahagikan bidang kuasa ke Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, dan Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk orang Islam pada hal-hal tertentu. Kerana seperti yang kita maklum, keluar daripada Islam adalah salah satu isu yang kontroversial di negara maupun di luar negara seantero dunia. Okay, sekian sahaja daripada saya untuk mengenai ulasan the Declaration on Religious of Gilbert Freeman ataupun Muhammad Shah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.